betapa kita memerlukan kepada pertolongan Allah. Kita boleh jadi sedang tenggelam, muslimin muslimat. Kita boleh jadi sedang lemas, walaupun nampak elok jalan atas muka bumi, tapi kita lemas dalam fitnah dunia. Kita boleh jadi, Masya Allah tuan-puan sekalian ya, terkapai-kapai dalam apa? Lautan dosa, dalam maksiat. Hati kita hati yang kotor, boleh jadi belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita mula ke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi saya serahkan pada Hajah Salwa. Tengok Kak Masya Allah. Macam mana Kak? Terus bagi Kak sepatah dua kata. Dah banyak dah. Tak maaf kan Baik. Terlebih dahulu muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, yang Ustazah hormati Puan Hajah Salwa selaku ketua, ya, ketua jawatan kuasa ataupun ajutan kuasa Biro Muslimah Masjid Al-Falah USJ 9, seluruh para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-puan? Alhamdulillah, ya, kita dalam suasana sekarang tuan-puan sekalian, memang ya Ustazah ingatkan yang pertama, kena menyandarkan diri, bersandar, bergantung penuh dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita nak keluar rumah tuan-puan sekalian, kita buat dulu apa yang sepatutnya kita buat. Apa yang patut kita buat tuan-puan sekalian? Ya, mendinding diri kita dengan doa. Macam tadi yang Ustazah bacakan dalam doa kita tadi. Ya, kita boleh mulakan dulu dengan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang baca demikian, Allah lindungi, Allah jaga, dan Allah berikan petunjuk dan hidayah. Siapa yang baca demikian, keluar daripada rumah, setan berbisik sesama mereka, syaitan bercakap sesama mereka. Kita nak buat apa lagi dengan orang yang telah pun dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan diberikan petunjuk oleh Allah. Kemudian, ya, kita lanjutkan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam.
Kemudian jaga SOP. Boleh tuan-puan? Ya, jaga SOP. Semua kita, semua lapisan masyarakat. Ya, kita minta tolong sangat supaya ya dengan usaha kita semua, dengan kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah jauhkan kita ya daripada merebak dan menularnya pandemik COVID-19 ini, khususnya di negara kita Malaysia dan umumnya di seluruh dunia, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini tuan-puan sekalian, kita ada tajuk. Kalau ada yang tengok Facebook ataupun IG Ustazah kan tahulah tajuk dia. Ya. Apa tajuk dia tuan-puan? Ke tak perasan tajuk main datang je lah Ustazah, ya. Tajuk ni dia ada psikologi tersendiri ya tuan-puan. Malam tadi, boleh kita coteh sikitlah. Malam tadi masa Ustazah jurikan pentas akhir Dai Muda Yatim, memang ada beberapa perkara nak sebut, tapi masa yang diberikan untuk juri tu hanya 1.5 minit saja. Untuk komen 3 ataupun 4 orang. Jadi banyak yang tertinggal kan ya. Antaranya ialah peranan menyebut tajuk dalam ceramah. Sebab kebanyakan yang Ustaz tengok, tak tahulah apakah memang nak buat satu approach ke macam mana, tak sebut tajuk. Ini pengalaman Ustazah sikit sebanyak dalam memberikan tazkirah ceramah, betapa signifikannya tajuk. Sampaikan tuan-puan, kalaulah Ustazah tulis tajuk lain, tiba-tiba cakap benda lain, dia macam ada 50% audience tak boleh terima. Sebab apa? Dia dah tahu tajuk lain. Tengok psikologi tajuk dalam syarahan. Dan bila kita sebut tajuk, hampir 20% para pendengar kita telah datangkan, makna datang balik dengan izin Allah, pengetahuan sedia ada mereka tentang tajuk tersebut. Jadi mereka tak dengar dalam keadaan zero. Kan kita kalau tak tahu tajuk, tak apa ni, puas dengar-dengar kan, nak cakap pasal apa. Tapi kalau kita cakap, okey, tajuk kita hari ni adalah jadilah hamba yang bersyukur, mesti datang macam-macam lah kepala tuan-puan dah. Jadi kita tambah sebagai ekstra lah. Jadi tajuk tu penting. Termasuklah hari ni, ya, bila Ustaz tengok baru ni, poster kita tak ada tajuk. Bukan salah Hajah Salwa, salah Nur Hafizah Musa. Ya, sebab tak bagi tajuk. Jadi bila tengok tak ada tajuk, tak boleh. So alhamdulillah malam tadi baru letak tajuk. Ya, mungkin ada yang perasan, mungkin tak ada yang tak perasan. Ustaz mohon maaf. Jadi Ustazah maklumkan tajuk kita pada hari ini ialah yang kita perlukan adalah pertolongan Allah. Okey, itu tajuk dia. Yang kita perlukan adalah pertolongan Allah. Mungkin saat sekarang bila sahabat-sahabat, tuan-puan mendengar tajuk yang kita perlukan adalah pertolongan Allah, mungkin di kalangan tuan-puan ada yang sedang memikirkan, memang Ustazah, anak saya tu memang tu kena Allah tolong tu budak tu. Ya. Mungkin saat sekarang kita fikir masalah hutang piutang kita. Mungkin kita tengah fikir kalau nanti PKP akan dibuat pula, PKP 2.0. Siapa tahu, ya? Kita sedang fikir macam-macam dan kita nampak itu sebagai satu perkara yang memerlukan. Makna kita sangat perlu kepada pertolongan Allah. Tapi Ustazah nak letak perkara lain dulu tuan-puan sekalian. Sebelum kita cakap soal-soal tadi, ya, yang tak kurang juga pentingnya yang tadi. Iaitu dengan Ustazah nak gambarkan tuan-puan sekalian betapa perlunya kita ini diselamatkan dengan pertolongan Allah. Ustazah nak kongsikan sebuah kisah sebab Ustazah nak tuan-puan membayangkan kisah tu. Walaupun kisah tu hanyalah mimpi seseorang. Ya. Mimpi seseorang yang dah lama sangat, berbelah-belah tahun ataupun mungkin dah 20 tahun kot. Seseorang yang datang bertemu Ustazah di masjid dekat Subang Jaya tu, Masjid Darul Ihsan kan? Di Masjid Darul Ihsan, dulu Ustaz mengajar kat sana. Mula-mula balik Jordan dulu tuan-puan. Ya, jumpa kat Sarawak pun kat sana. Masjid Darul Ihsan.
Ada seseorang tuan-puan sekalian, ya, okey, lama tak datang kelas. Lepas tu dia datang dan badan dia kurus sangat, cengkung. Dia kata dengan ustazah, ustazah, nak cakap sikit, ya. Okey, dia pun cerita. Dia kata dia jatuh sakit. Lepas pada menurut pengamatan dia kerana ada satu mimpi. Wallahualam, itu takdir Allah kan, ya, dia sakit, tapi rentetan daripada dia memikirkan satu mimpi juga. Mimpi tu saya nak tuan-puan bayangkan, ya, gambarkan. Dia kata saya berada di tepi laut dan laut tu warnanya hitam gelap pekat. Bukan sahaja laut tu hitam gelap pekat ustazah, tapi cuaca, angin, awan semuanya bergulung-gulung gelap. Dan saya berada di situ bersama dengan kakak saya. Kemudian dia kata, saya dapati kat tengah-tengah laut yang gelap dengan awan yang gelap tu macam ada satu pulau kecil. Dan daripada jauh saya melihat itu adalah suami saya. Okey. Kemudian dengar suami tu melaung, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Saya pun, bila kakak saya kata, tolonglah laki kamu tu, takkan kamu nak dengar saja. Entah macam mana, tiba-tiba saya nampak macam ada tali macam benang halus sangat. Halus sangat-sangat benang tu. Ustazah, saya ni atas nama nak tolong suami saya. Saya pijak, maknanya melangkah-melangkah kat laut tu rasa macam tak dalam, pegang kat benang ni. Ya. Tiba-tiba bila sampai kat tengah tu dengan benang yang terlalu halus ni, saya digulung dilipat oleh laut yang gelap tu. Dan saya memang masuk dalam laut yang gelap, yang busuk tu. Dan saya memang terdetik dalam masa mimpi tu. Saya kata apa? Kat sini aku mati. Ya. Dia punya tenggelam dalam tu tuan-puan, sampaikan dia nak bangun daripada tidur tu terpaksa digoncang-goncang oleh suami dia. Maknanya mimpi dia tu sampai bawa apa? Macam real dah. Dia kata saya bangun daripada tidur macam orang memang dah lemas, saya tak tahu saya ada kat mana, saya tak kenal siapa. Untuk beberapa minit ustazah, saya pandang almari bilik, saya pandang saya kat mana, saya rasa saya dah tenggelam, dah mati dah. Dan dia kata, bila saya berjumpa dengan beberapa orang nak minta tolong takwil mimpi tersebut, lagilah saya rasa, yalah, takwil mimpi itu antara yang pernah bagi, lautan yang hitam, yang gelap, yang demikian, itu gambaran satu kepada apa? Fitnah dunia. Tenggelam, hampir lemas. Ya, yang duduk kat tengah-tengah fitnah dunia tu suami lebih dulu. Dia pun sebut betul ustazah, suami saya ada dapat projek jutaan ringgit. Saya puas pujuk, bang, halal ke tak ni? Ya, syariah compliant ke tidak ni? Banyaklah cerita dia. Tuan-puan sekalian, ustazah nak tadi tuan-puan menggambarkan bagaimana kelemasan dalam lautan dalam. Yang hitam gelap pekat, awannya juga gelap hitam pekat, ya, dengan bau yang busuk. Kita boleh bayang tak waktu tu kita nak minta apa? Keselamatan dan pertolongan daripada Allah. Tak kira kalau kita manusia yang berdosa, kita memohon keampunan Allah. Kita nak pertolongan dan keselamatan daripada Allah. Kita nak rahmat daripada Allah. Dan mari kita lihat bagaimana Allah menggambarkan satu keadaan dalam ayat yang ke-40 surah An-Nur. Ya. Ustazah bacakan ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب
ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Sadaqallahul Azim. Allah sebut dalam Quran, atau seperti gelap gelita di lautan yang dalam, diliputi oleh ombak yang di atasnya ada ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gelita yang tindih bertindih. Dan apabila dia mengeluarkan tangannya, lam yakad yaraha, punyalah gelap dalam lautan dalam dengan awan yang gelap pekat, sehingga kan ketika mana seseorang itu mengeluarkan tangannya, mengangkat tangannya, lam yaraha, tangan sendiri pun tak boleh nampak. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, barang siapa yang tidak Allah berikan cahaya, فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ, maka tiadalah dia mempunyai cahaya walau sedikit pun. Sahabat-sahabat sekalian, nampak tak apa yang sebenarnya, ya, pada perbincangan awal ni yang Ustazah nak gambarkan, betapa kita memerlukan kepada pertolongan Allah. Kita boleh jadi sedang tenggelam, muslimin muslimat. Kita boleh jadi sedang lemas, walaupun nampak elok jalan atas muka bumi, tapi kita lemas dalam fitnah dunia. Kita boleh jadi, Masya Allah tuan-puan sekalian, ya, terkapai-kapai dalam apa? Lautan dosa, dalam maksiat. Hati kita hati yang kotor, boleh jadi belaka. Maknanya tuan-puan sekalian, kalau disuluh, boleh jadi cahaya yang meliputi hidup kita tu hanya suam-suam saja. Lalu apa yang kita perlukan saat sekarang? Ya Allah, ya Tuhan, yang aku perlukan, pertolongan yang aku nak sangat daripada Engkau, ya Allah, adalah berikan kepada kami cahaya. Ya Allah, berikanlah kepada kami cahaya. Allahumma nawar, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan, ya, kurniakanlah kepada kami cahaya seperti mana Engkau beri cahaya kepada bumi ini dengan datangnya cahaya matahari. Ya, mungkin tuan-puan sekalian, Ustazah nak minta kita gambarkan. Kita gambarkan, ya Allah, kat mana kita sekarang dalam kehidupan pada hakikat yang sebenar. Ya, masih ramai lagi antara kita yang memburu, tak tahu apa yang diburu dalam hidup. Tak tahu apa yang kita cari dalam hidup. Tuan-puan sekalian, apa pun yang kita buat, rumah tangga ke, untuk rumah tangga ke, untuk keluarga, ya, untuk diri sendiri, untuk masyarakat, benda paling besar sekali apa dia? Mesti jelas, sejelas-jelasnya kenapa kita mesti ada kat sini. Apa yang kita nak buat kat sini. Itu mesti. Bukan kita saja jelas, anak laki-laki kita kena jelas. Anak perempuan kita kena jelas. Pasangan kita kena jelas. Ustazah buat analogi mudah tuan-puan sekalian. Tuan-puan cuba bayangkan, tuan-puan bawa anak-anak tuan-puan pergi mana? Ambillah sebuah negara yang cantik. Kat mana? New Zealand, Turki. Okey, nak pergi mana ni bah? Kata anak kita, jom kita semua ke Turki. Pergi Turki. Sampai dekat Turki, kat New Zealand, bangun tidur, makan, jalan, balik rumah, bangun tidur, makan, jalan, masuk hari ke-5, masuk hari ke-10, masuk hari ke-20, masuk sebulan, masuk 2 bulan, masuk 3 bulan. Mustahil tak ada seorang pun tanya kenapa kita mesti ada kat sini. Mustahil tak ada siapa tanya kenapa kita mesti ada kat sini. Jalani je kehidupan tu sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan kat Turki. Pada pandangan Ustazah, ia adalah satu benda yang sangat mustahil. Betul tak tuan-puan? Hari ketiga anak kita dah tanya dah, bah kita sebenarnya datang sini buat apa Kita sampai bila nak duduk sini Kita cuba bawa anak-anak kita, keluarga kita menjalani rutin je. Alah tak apalah, makan je. Alah tak apalah, kita jalan je. Alah tak apalah, kita ambil gambar je. Alah tak apalah, kita beli-beli je. Tak boleh, takkan dapat menggantikan soalan fundamental dalam hidup kita. Apa dia? Kenapa saya mesti ada kat sini ni? Tapi tuan-puan sekalian, dalam hidup, dalam kehidupan, ada ramai orang yang hanya menjalani rutin je.
Masuk umur 6 tahun, hantar tadika. Masuk umur 7 tahun, hantar sekolah rendah. Masuk umur 13 tahun, online sekolah menengah, kita sekolah menengah. Itu macam satu benda yang berlaku kerana rutin, lumrah yang berlaku. Tapi tak dapat lagi menjawab yang sebenar-benarnya apa dia? Kenapa kita mesti ada kat sini? Apa yang kita nak buat kat sini? Sebab itu kadang-kadang muslimin muslimat, ya Allah, kita ni macam terumbang-ambing dalam lautan dalam. Bukan kita saja terumbang-ambing, keluarga kita juga sedang terumbang-ambing. Anak-anak kita juga mungkin sedang terumbang-ambing. Hanya menjalani rutin kehidupan tanpa jelas sejelas-jelasnya kenapa saya mesti berada di sini. Apa yang nak saya perjuangkan, apa yang nak saya cari, apa yang diamanahkan kepada saya. Tuan-puan, kalau tak percaya cakap ustazah ni, balik karang cuba panggil anak-anak kita. Kalau tak ada kat rumah, telefon. Ya, anak umur berapa? 42 tahun. Tak apa, call dia. Mak nak nanya satu soalan. Soalan ni lain daripada yang lain. Apa dia mak? Kata anak lelaki sulung kita. Mak nak nanya, apa peranan kita sebagai manusia? Tak terkejut anak tu. Ya? Mak nak nanyalah apa peranan kita sebagai manusia kat muka bumi ni. Cuba tuan-puan dengar apa anak-anak kita akan jawab. Betul tak tuan-puan? Atau ada anak-anak kita kata, alamak, tak payahlah serius sangat. Tengok. Ya, atau ada anak-anak kita, apa dia mak buang terbiat ke apa? Tiba-tiba nanya peranan pula. Tuan-puan tengok. Soalan tu bukan soalan buang terbiat. Tuan-puan, yang buang terbiat yang tak tahu nak jawab soalan tu. Ya, soalan tu soalan asas. Yang diutuskan para Nabi dan Rasul. Datang turunnya Al-Quran sebab nak memandu kepada jawapan. Kenapa Allah ciptakan manusia? Kenapa kita ada kat sini? Peranan manusia tu 3 tuan-puan sekalian. Ke Ustazah boleh tanya dekat audience ni. Ya, siapa boleh jawab, saya bagi hadiah boleh balik awal. Apa dia 3 peranan? Yang pertama, sebagai hamba Allah. Inilah kita. Ya, ubudiyah kepada Allah, mengabdi diri kepada Allah. Inilah kita. Bangun pagi tadi terus ingat, Allah berikan lagi kita ni masa, kesempatan nak mengabdi lagi diri kepada Allah. Banyak kelemahan, banyak kekurangan, nak perbaiki lagi ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu peranan pertama. Ya, sebagai hamba Allah. Nanti kita akan tengok ya potongan ayat Quran tentang tajuk ni ada kaitan juga dengan ubudiyah. Yang kedua, sebagai khalifah Allah, kita dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengimarahkan, memakmurkan muka bumi ini tuan-puan sekalian dengan syariat Allah, dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kita semua, sehingga makmur muka bumi ini, ya, sehingga dapat manfaat daripada semua yang Allah kurniakan di atas muka bumi ini, tapi dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, peranan kita adalah untuk menunaikan amanah yang Allah pertanggungjawabkan kepada diri kita dengan pelbagai amanah. Ada orang tak kahwin, jadi tak adalah diamanahkan sebagai suami. Yang kahwin, memikul amanah sebagai suami. Yang kahwin, memikul amanah sebagai isteri. Ada orang tak ada anak, jadi dia tak pikul amanah sebagai ibu bapa. Tapi ada orang ada ramai anak, dia diberikan amanah sebagai ibu bapa. Itu jadi ujian, tanggungjawab kepada dia. Yang ketiga adalah menunaikan amanah. Ini kena jelas. Kalau tak jelas, maka ustazah boleh gambarkan. Kita khawatir dan takut, ya, kebimbangan kita adalah macam kita duduk dalam lautan dalam yang gelap. Kita nak minta tolong apa? Pertama sekali, ya Allah, berikanlah kepada kami cahaya. Bagilah cahaya. Ustazah balik kampung baru ni, hari Khamis malam. Hujan selebat-lebatnya kat Jempol, kat Bahau, tuan-puan, selebat-lebatnya. Tiba-tiba blackout. Ya, bawa anak saudara kecil sebab mak dia bersalin. Ya, bawa. Dia jeritlah budak kecil-kecil kan, ya. Dalam blackout, air pula tak ada.
Sebab dia hujan lebat sangat ni, ada tempat yang mana tak rosak pula air pun tak ada. Masya Allah ya. Boleh rasa kan macam mana dalam gelap, macam mana tuan-puan sekalian ya. Alhamdulillah ada handphone ya, bukalah torchlight kat handphone tu kan. Mesti nak duduk kat tempat yang ada cahaya. Ini gambaran ya tuan-puan. Bila tak ada cahaya, panas, gelap, ya, mudah terlanggar itu ini, mudah mudarat, macam-macam lah bila tak ada cahaya. Itu gambaran yang kita kena ya fikirkan. Mungkin itulah keadaan kita sekarang. Kenapa kita selalu sangat tersepak sana sini, ya, selalu sangat mudarat sana sini. Ya, mungkin sebenarnya siapa tahu entah kita berjalan dalam gelap. Jadi tuan-puan sekalian, mari kita lihat apakah di antara jaminan ya keselamatan daripada Allah Azza wa Jalla untuk melayakkan kita mendapat pertolongan Allah, yang itu insya-Allah kita akan rujuk dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-83. Kita nak pertolongan Allah. Kita nak cahaya daripada Allah. Kita nak Allah perbaiki diri kita, keluarga, anak-anak, semua benda kan, macam-macam hajat yang kita nak. Kita nak mati husnul khatimah. Kita nak hidup juga dalam redha dan rahmat daripada Allah. Maka mari kita lihat ya surah Al-Anbiya ayat 83 hingga ayat 10 yang insya-Allah akan memandu perbincangan kita pada hari ini. Sebelum tu tuan-puan sekalian, ya, nanti tuan-puan boleh semak satu ayat dalam Al-Quran, di mana ayat ini menggambarkan tentang tiga ciri orang yang perniagaan dia tidak akan rugi. Tengok masa-masa pandemik ni ya, kita selalu bercakap tentang kerugian bisnes. Betul kan tak betul? Betul, itu memang satu perkara yang sebahagian kita hadapi tuan-puan sekalian, ya. Takut nak PKP pun sebab apa? Antara lain kerana fikir ya, hutang yang belum bayar, takut bisnes tak jalan dan sebagainya. Tapi dalam satu ayat yang saya akan sebutkan surah apa dan ayat apa, Allah bagi tahu ada tiga ciri manusia dia tidak akan rugi perniagaan dia. Tak kira pandemik ke apa ke, tiga ni perniagaan dia tidak akan pernah rugi. Boleh rujuk surah Fatir ayat 29 hingga 30. Siapakah golongan itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَا تَبُورَ. Ini tiga golongan. Golongan pertama ialah manusia yang mengikut kitab Allah. Baca dan ikut kitabullah, yakni Al-Quran. Dia tak pernah rugi. Hari ni Ustazah nak ajak tuan-puan ikut, baca, faham, ikut surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 90. Sebab tak nak kita rugi. Ya? Ini ciri yang pertama. Ciri kedua, wa aqamus salah. Orang yang mendirikan salat takkan pernah rugi. Tijaratan lan tabur. Tapi siapa tak salat memang memanjang, rugi. Bukan saja di dunia, lebih besar lagi kerugiannya di akhirat. Yang ketiga, siapa yang tak pernah rugi? Orang yang menafkahkan daripada apa yang Allah berikan kepada dia, sama ada secara sir, secara sembunyi, wa'alaniyah, secara terang. Yang sembunyi pun bagi, yang terang pun bagi. Yang sikit pun bagi, yang banyak pun bagi. Masa senang pun bagi, masa sempit pun bagi. Orang ini, bisnes dia tak pernah rugi. Tijaratan lan tabur. Masya Allah. Ya, sebab tu kita bila rujuk Quran, baca Quran, tuan-puan sekalian, tadabbur, kita nak baiki diri kita masing-masing.
Ya, dan orang yang tak pernah rugi, ni kita tengok yang pertama, yatluna kitaballah, sentiasa membaca dan mengikuti kitabullah. InsyaAllah atas semangat itulah mari kita lihat surah Al-Anbiya ayat yang ke-83. Boleh tuan-puan sekalian? Kita nak melihat siapakah golongan ataupun ciri-ciri yang akan diberikan pertolongan oleh Allah. Terlampau banyak benda kita nak minta tolong. Seluruhnya nak minta tolong daripada Allah. Seluruhnya. Tak ada satu benda pun boleh berlaku tanpa pertolongan Allah. Sebab tu dalam hidup ni tuan-puan, dia bukan soal susah, bukan soal kecil besar masalah kita tu. Ya, bukan soal kecil besar masalah. Tapi soal yang paling utama kat mana? Ditolong Allah atau tidak ditolong. Ada orang sakit gigi je. Tapi kalau Allah biarkan, sakit gigi yang sebatang pun hanya melahirkan rungutan, kebosanan, kesakitan. Padahal solusinya senang je. Apa dia tuan-puan? Pergi cabut, pergi cek doktor gigi. Subhanallah, ada orang tuan-puan diuji dahsyat sangat. Ya, dia punya sakit dia. Teruk sakit dia. Tapi Masya Allah, kerana ditolong Allah, kita tengok dia ada kekuatan untuk menempuhnya. Sahabat ustazah kena kanser hidung tuan-puan. Ustazah nak pandang pun, ya Allah, ya Tuhan. Yang masuk dah sampai ke dalam langit, atas langit-langit. Ya, Allahu Akbar, arwah dah dia. Tapi Masya Allah, Masya Allah, tangan tu macam ni je, zikir. Kita yang elok semua tangan tak macam ni. Tangan kita macam ni. Lain ni dengan macam ni, dengan tangan macam ni. Subhanallah. Kalau Allah beri pertolongan, yang berat pun akan jadi ringan. Yang ringan kalau Allah tak tolong, Allah beratnya. Ya, jaga anak seorang, pastilah kalau kita congak-congak lebih mudah daripada jaga anak 17 orang. Tapi Masya Allah, ditolong Allah 17 orang anak yang dijaga 14. Hafizah Quran. Ni cerita benar yang saya bawa contoh-contoh ni. 14 orang hafizah Quran. Yang seorang puas, kejap lari rumah, kejap merajuk, kejap begitu, kejap memerontak. Apa yang kita perlukan? Pertolongan Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Kita mulakan tuan-puan sekalian dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Daripada ayat 83 sampai ayat 90 ni ada 4 atau 5 kisah Nabi yang Allah bagi seolah-olah macam talakan, bertalu-talu. Ini macam kalau kita baca, kalau kita dengar kisah, kalau kita tengok taswirul fan. Dalam tadabbur Quran ni ada satu aspek yang diketengahkan oleh Sayyid Qutb namanya taswirul fan. Taswirul fan ni maknanya gambaran secara dramatik ataupun gambaran secara seni. Macam tu sekali ya dikaji Quran ni. Jadi bila ayat tu macam bertalu-talu, kita baca tu rasa macam tak cukup nafas. Betul tak tuan-puan? Kalau kita kena orang sebut, tak tengok ke mak kamu, tak tengok ke kakak kamu, Kak Long, Kak Ngah, Kak Lang. Kita dengar tu macam mana? Menjungap rasa dengar. Ya, lepas satu, lepas satu. Gambaran dia tuan-puan, hanya pada ayat yang ni, satu muka surat je kan? Berapa ya? Nanti kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tak silap, 6 ke 7. Kisah Nabi disebut daripada ayat 83 sampai 90. Ini macam seolah-olahnya nak masukkan, nak doktrinkan, nak tanam. Kamu tak tengok ke? Kamu tak perhati ke? Kamu tak ambil iktibar ke? Tengok Nabi Ayub, tengok Nabi Zakaria, tengok Nabi Idris, Nabi Ismail, Zulkifli alaihissalam. Ya, tengok Nabi Yunus 83 sampai 90. Bagi. Pada ayat 83 muslimin muslimat, dan ketika mana Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku,
sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan kamu adalah Allah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Langsung pada ayat yang ke-84, tuan-puan sekalian. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kami mustajabkan. Bukan susah pun bagi Allah kan ya? Kami mustajabkan. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah mudah sangatlah bagi Allah. Nak bagi sembuh penyakit senang sangat bagi Allah. Apa benda kita nak, tuan-puan sekalian? Nak anak kita jadi baik, jadi soleh, nak anak kita berubah karakter, nak pasangan kita dapat kesedaran, dapat taubat nasuha, mudah sangat bagi Allah. Terlalu mudah bagi Allah. Tapi sekarang Allah nak suruh kita berfikir, berikhtiar, berusaha melalui sebuah kehidupan yang Allah jadikan pentas ujian. Lalu carilah pedoman, petunjuk dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan bimbingan para ulama. Nanti bertemulah insya-Allah dengan jalan penyelesaiannya. Maka Allah tunjukkan dalam ayat ini, ya, ingat masa Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini ditimpa penyakit. Wa anta, dan kamu ya Allah adalah yang maha penyayang daripada yang penyayang. Kalau kita tengok kat sini tuan-puan sekalian, bila kita nak minta tolong dengan Allah, bagaimana cara nak minta tolong dengan Allah? Apa jalan minta tolong? Jalannya adalah ad-du'a mukhul ibadah. Doa, doa, doa. Berdoalah. Kalau kita rasa doa kita sikit, perbanyakkanlah. Berdoalah dengan benar. Subhanallah tuan-puan sekalian, kalau kita nak cakap tentang falsafah doa ni terlalu luas. Doa kita seolah-olah macam format kehidupan kita sendiri. Ya, doa kita adalah format kehidupan kita sendiri. Doa kita adalah gambaran bagaimana kita melihat kehidupan. Doa bukan benda kecil-kecil tuan-puan. Kalau seseorang itu melihat gambaran kehidupan sangat bersifat fardi-fardi, diri sendiri je, kita akan tengok pada doa dia. Ya, kalau dia tengok kehidupan ni, biarlah orang lain tu, biarlah Tuhan orang, ustazah, saya tak campur lah. Saya jaga saya je. Kita tengok kat doa dia. Sama macam tu. Macam mana view dia tu kan, samalah doa dia. Dia pun doa dia untuk dia je. Bisnes dia, anak dia, laki dia, bini dia, kereta dia, kerja dia, pasu bunga dia, kucing dia. Itulah dia. Aku. Kita tahu daripada doa tu gambaran bagaimana dia melihat kehidupan. Tapi Masya Allah tuan-puan, manusia berjiwa besar, dia rasa kecil je masalah hidup dia. Kenapa? Sebab doanya juga besar. Doanya untuk ummah. Dia bukan merintih pada kesusahan yang dihadapi, contoh masa pandemik ni, tapi dia berdoa, ya Allah, berilah rezeki yang terbaik kepada seluruh hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah sahabat-sahabatku yang sedang kesusahan. Ya Allah, berilah jalan keluar kepada masyarakat, kepada ummah untuk menghadapi ujian ini ya Allah. Tengok doa dia besar. Macam mana dia melihat kat doa dia tuan-puan sekalian. Termasuk dalam apa yang kita boleh belajar daripada doa Nabi Ayub ni tuan-puan sekalian. Tengok doa Nabi Ayub macam mana. Doa Nabi Ayub alaihissalam dalam bab berdoa penuh dengan adab. Penuh dengan adab. Adapun aku ini ya Allah sikit disentuh dengan penyakit. Masa ni macam sentuhan tu sentuh sikit je. Bukan dijerat penyakit, bukan dikepung penyakit. Ya, bila sebut masa ni macam sentuh gini je sikit. Ya Allah, aku ni disentuh penyakit. Sedangkan kamu ya Allah adalah yang maha pengasih daripada yang mengasihani. Adab dalam doa ni apa dia? Menyebut Allah, memuji Allah,
menyatakan bagaimana kita mengenal Allah dengan segala sifat dan nama-nama Allah yang maha mulia dan maha indah. Ini jalan keselamatan. Ya tuan-puan sekalian, sebab tu kalau dalam kita berdoa, puji Allah banyak-banyak. Puji Allah banyak-banyak. Ustazah beberapa kali ulang juga. Kalau tengok dalam kitab doa us-salihin, doa orang-orang saleh, munajat orang-orang saleh tuan-puan sekalian, kalaulah munajat tu 2 muka surat, 1 muka surat setengah tu, tak jumpa lagi doa dia kat mana. Permintaan tu kat mana. Daripada muka surat 1 sampailah 1 muka surat setengah, memuji Allah je. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma antal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa annaka ala kulli syai'in alim. Puji Allah je. Ya? 1 muka surat lebih. Ujung tu baru nampak apa benda nak minta. Wa antarzuqana, semoga engkau memberikan kepada kami ya Allah. Tengok adab dalam berdoa. Kita ada banyak perkara, seluruh perkara nak minta tolong dengan Allah, maka jadikanlah doa sebagai kunci dan mari kita perbaiki adab kita dalam berdoa. Maknanya muslimin muslimat, kita kena belajar mengenal Allah. Ya, daripada Quran, daripada sunnah Nabi, daripada hadis Nabi dan daripada penghayatan terhadap Asmaul Husna. Puji, sebut sebut nama Allah dalam doa kita. InsyaAllah Allah akan tolong. InsyaAllah Allah akan tolong. Wahai Allah yang maha memberi hidayah, Engkau sebaik-baik yang memberi hidayah. Ustazah ada catat dalam surah An-Naml tuan-puan sekalian, ayat 91 hingga 92. Surah An-Naml, surah semut, ayat 91 hingga 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwa al-Qur'an. Maksud dia tuan-puan, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negara ini dan baginya segala sesuatu, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang Islam. Wa an atluwal Quran, dan aku diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Aku diperintahkan untuk ikut Al-Quran. Famanih tada, barang siapa yang diberi petunjuk, fa innama yahtadi li nafsih, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, faqul, katakanlah, innama ana minal munzirin, aku ni hanyalah yang memberikan peringatan. Siapa yang boleh bagi hidayah? Allah. Risau kepada anak-anak kita, kan contohnya kebimbangan seorang ibu dan ayah, yang boleh bagi hidayah adalah Allah. Dalam doa kita, pujilah Allah banyak-banyak. Wahai Allah, Engkau yang telah memberikan hidayah. Kau beri hidayah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebut apa yang kita tahu. Ya, ini munajat kita kepada Allah. Wahai Allah, ada orang yang melakukan maksiat, Engkau bagi hidayah jadi wali Engkau. Ya, ada orang yang dulunya tidak dapat hidayah, tidak kenal Islam, lahir daripada ibu ayah yang bukan Islam, Kau bagi hidayah. Tengok hari ini dia menjadi pendakwah Islam. Kau yang maha memberi hidayah, Kau yang maha memberi petunjuk. Antar Rashid, Engkau yang maha bijaksana. Macam yang kita selalu baca, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Siapa Rashid? Allah. Yang boleh beri petunjuk dengan tepat, Allah. Yang boleh beri hidayah, Allah. Sekarang orang yang nak, kita semua nak pertolongan Allah, mari kita perbanyakkan doa. Dan perbaikilah adab kita dalam berdoa. Allah jamin. Fastajabna lahu. Dah kami mustajabkan doa Nabi Ayub. Fakashafna ma bihi min dur. Dan kami telah
fakashafna, dan kami telah kembalikan keluarganya, kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami kembalikan kepadanya keluarganya bersama-sama dengan mereka, rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan peringatan untuk hamba-hamba Allah. Jadi Masya Allah tuan-puan sekalian, ia berkat daripada doa yang penuh adab, ia doa daripada seorang hamba yang berusaha untuk mengenal Allah, ya, memuji Allah, menyebut nama-nama Allah, sifat Allah, ya, apa yang kita tahu tuan-puan sekalian, apa yang kita belajar, Masya Allah akan jadi jalan pertolongan Allah. Ustaz takkan cerita secara terperinci lah ya kisah Nabi Ayub, pasal panjang lagi ni kan ya. Tapi Allah mudahnya bagi Allah. Penyakit yang bertahun-tahun tuan-puan dihidapi, puas cari jalan dah nak apa? Nak sembuhkan, Allah angkat habis. Bersih. Lepas tu memang ya, ahli keluarga. Kalau ikut cerita Nabi Ayub ni tuan-puan sekalian, sebenarnya isteri baginda ni adalah isteri yang baik. Ya, tetapi ada satu keadaan mungkin lama sangat menjaga dan sebagainya ya. Jadi dia pergi ke satu urusan, dia lambat balik, dia tak balik. Akhirnya Allah kembalikan. Anak-anak Allah kembalikan. Bahkan ada yang mengatakan, ya, lepas pada tu Allah berikan kepada Nabi Ayub sekali ganda lagi anak lepas pada sihat. Ya, ini ada riwayat sebut dalam kitab tafsir. Sekali ganda lagi Allah bagi anak. Maknanya Masya Allah, Allah nak uji, lepas tu betul cara kita tuan-puan sekalian, Allah akan tunjuk, Allah akan bagi lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Ini keyakinan kita ya, setelah kita sama-sama melihat ya bagaimana Allah menjelaskannya dalam Al-Quran. Yang penting apa dia? Yang penting tadi untuk yang pertama, jadikanlah jalan memohon pertolongan Allah itu adalah dengan berdoa, sebaik-baik jalan berdoa. Andai kata tuan-puan lihat dalam kitab hikam, ya, kalau dalam kajian hikam yang Ustazah ingat sikit sebanyak, disebut oleh Dr. Syekh Said Ramadan Al-Buti, kenapa ada doa yang dimustajabkan dan kenapa ada doa yang kamu rasa macam tak mustajab. Kalau ikutkan semua doa Allah takkan tolak. Tetapi kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, masalahnya apa dia? Kamu tu tak sebenar-benar berdoa. Kita kata kita berdoa, tapi hakikat sebenar tak doa. Kenapa? Sebab dalam huraian Syekh Said Ramadan Al-Buti, yang dikatakan doa itu adalah ketika mana kamu taubat nasuha daripada dosa-dosa kamu, kamu beristighfar dengan Allah daripada dosa-dosa kamu, kemudian kamu meminta kepada Allah, itu barulah benar-benar menempati gambaran seorang hamba yang benar-benar berdoa. Tapi kalau dosa bergelumang, minta macam-macam, nak itu ini, tak pun minta keampunan daripada Allah, maka dalam faham yang dijelaskan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, kita sebenarnya belum benar-benar berdoa. Jadi maknanya nak doa tu tuan-puan sekalian, istighfarlah dulu, ya, muhasabahlah diri dulu, lihatlah diri kita dulu. Ya, subhanallah, minggu lepas Ustazah ada jelaskan dalam mungkin Mihrab Coaching ya, satu program dalam Facebook. Bila nak buat rumusan selama 30 hari berkampung dalam Facebook tu lah ya. Kononnya lah macam berkampung kan ya, 30 hari nak buat rumusan. Memang saya minta tolong dengan Allah, ya Allah tolonglah ya Allah. Apa rumusan yang maknanya okey, boleh jadi rumusan penting untuk satu program yang lama 30 hari. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, ya, masa tu juga maknanya kita pun ada macam ada satu mood yang Allah bagi pada kita. Itu adalah fatrah ataupun waktu yang saya rasa ada satu doa tu terasa sangat sampai ke dalam hati ni. Sampai ulang-ulang doa tu je seminggu. Iaitu doa berbunyi, Allahumma rizqna taubatan nasuha. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami taubat nasuha ya Allah.
Sebab kadang-kadang rasanya kita ni belum bertemu lagi dengan kejujuran dalam diri kita yang sebenar. Tak tahulah siapa kita ni yang sebenar. Ya, tak tahulah apa benda lah kita ni yang sebenar. Siapa kita yang sebenar di sisi Allah. Ya, jadi nak sampai dapat ni tuan-puan ya Allah, yang sebenar kita ni. Jadi rasanya jalan dia apa dia? Ya Allah, kurniakanlah kepada kami taubatan nasuha. Taubat nasuha ya Allah. Kalaulah dilihat aku ini adalah pemburu dunia sebenarnya. Ya. Kalaulah aku ni hanya berpakaian macam pakaian ahli akhirat, tapi sebenarnya hati aku memburu dunia, ahli dunia. Kalau nampak gaya aku ni macam gaya ahli ibadah, tapi sebenarnya aku ni adalah ahli nafsu. Kita tak tahu ni yang mana satu. Gambaran tunjuk kadang-kadang lain tuan-puan. Kita nak cari kejujuran, ketulinan yang sebenar. Lalu apa jalan dia tuan-puan? Taubatan nasuha. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami taubat nasuha ya Allah. Kalau tak, kita akan berulang-ulang larut dalam maksiat dan kelekaan yang sama. Yang sama, saban hari yang sama. Jadi bila kita taubat nasuha, kita istighfar banyak-banyak, kita memohon kepada Allah, berhajat, minta itu ini, kalau menurut pandangan Dr. Said Ramadan Al-Buti tadi, itu baru dikatakan kamu benar-benar berdoa dan Allah tidak akan tolak doa hamba-hambanya. Masalahnya kat mana? Ingatkan dah berdoa kita ni kan? Rupanya tidak dikatakan berdoa. Dibawa satu analogi tuan-puan sekalian. Dan analogi ni untuk litaqribi dhihni, untuk mendekatkan pemahaman, bukan untuk membandingkan, ya. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah tak ada bandingan dengan sesuatu apapun. Tuan-puan bayangkan anak kita, dialah yang merokok, dialah yang ponteng sekolah, dialah yang apa? Yang bergeweng anak dara orang, bawa membonceng anak dara orang pagi, petang, siang, malam. Dialah yang kita tegur selalu. Tiba masa senang hati je dia. Pagi, petang, siang, malam minta duit, minta baju, minta handphone, minta itu, minta ini. Tuan-puan rasa dia ni boleh dikatakan meminta yang sebenar tak? Sedangkan yang dia punya perangai, ya, dia punya yang mak tegur dia tak buat, tapi kerja dia datang minta-minta. Tuan-puan pandang macam mana anak tu? Nampakkan pandangan dia kan? Ya? Pandang macam mana? Ya Allah, kamu ni. Ya, kamu ni. Macam tu kita sebagai mak. Yang kita suruh tak buat. Ya, kita tak rasa pun yang dia datang tu dengan ketulusan nak minta. Kalau betul lah ini mak kamu anak, kamu tahu kamu kena minta dengan mak, railah sikit yang mak nasihat. Railah pandangan mak ni. Betul kan tuan-puan? Rasa tak macam tu? Ustazah nak dekatkan gambaran tu. Kita kata kita nak minta itu, berhajat itu, tapi kita datang dengan tangan yang berdosa dan kita tak minta keampunan daripada Allah yang sepatutnya kita awalkan sebelum minta yang lain. Jadi kalau inilah gambaran manusia yang berdoa kepada Allah, kita semua istighfar, taubat dengan Allah, ya, lepas tu puji Allah sebanyak-banyaknya, lalu memintalah. InsyaAllah tuan-puan sekalian, Allah tidak akan menolak permintaan kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimin-muslimat balik tu hati tu rasa lapang. Ada potensi tak semua akan jadi lebih baik? InsyaAllah ada. Cuma kita nak belajar daripada apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah para Nabi. Masuk ayat 85 tuan-puan. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Okay, sekarang kita jumpa ciri yang kedua. Allah akan tolong orang yang sabar. Nabi Ismail, Nabi Idris, Zulkifil, kesemua mereka, setiap seorang mereka itu adalah daripada golongan orang-orang yang sabar.
Kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka adalah golongan orang-orang yang saleh. Nak minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla, tuan-puan sekalian, insya-Allah Allah boleh tolong. Dan memang Allah akan tolong hamba-hambanya. Tapi marilah kita berusaha sedikit, ataupun sekadar atau semampu yang kita boleh, iaitu untuk menjadi masuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Ketiga, marilah kita perbaiki diri kita supaya masuk menjadi orang-orang yang saleh. Semalam Ustaz kongsikan dekat media sosial lah, ya. Hari ni hari apa tuan-puan? Hari Ahad. Okey. Semalam hari Sabtu tengah hari kot, ya. Saya cakap dengan Ustaz. Sebab daripada hari Jumaat lagi lah, Ustazah terkesan dengan seorang sahabat Ustazah ni, ya, selalu terkesan dengan dia ni. Dalam diam-diam cuba mencontohi dia, ya. Kita nak cerita pasal orang sabar dan soleh, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan tanggapan Ustazah kepada sahabat ni di sisi Allah dia jauh lebih baik daripada tanggapan Ustazah, ya. Jadi sahabat ni tuan-puan sekalian, memang Ustaz perhatikan daripada dulu, ya, sahabat ni pantang dengar ada orang susah ataupun orang sakit, dia akan cepat sampai. Tak pernah jadi isu sama ada kenal ataupun tidak kenal. Ayah Ustazah sakit tuan-puan, tiba-tiba sahabat Ustazah dah sampai. Tuan-puan, bukan datang ziarah dekat Kuala Lumpur, pergi rumah Ustazah dekat Jempol, Kak Bahau, cari ayah Ustazah sebab dengar abah tu tak sihat. Tak cakap pun dengan Ustazah, terus dia pergi nak ziarah. Tak kisahlah, dengar cerita. Contohnya dia dengar cerita, ada seseorang dekat mana, rumah PPR di Pantai Dalam, contohnya kan, kanser, tingkat berapa rumah dia? Tingkat 9. Dia punya kesungguhan nak tanya, nombor berapa rumah dia, ada siapa-siapa tak yang boleh dihubungi, nak pergi ziarah lah. Dia punya nak ziarah orang sakit. Kita kawan sepengajian sakit sampai baik balik kita tak ziarah. Datang balik dah kat kuliah, ya, kita punya bertangguh-tangguh. Itu kenal tu kita tu. Yang ini sahabat tu yang Masya Allah, itu saya perhati daripada dulu lagi. Sehinggalah baru ni seorang sahabat kami sakit di Putrajaya, ya. Dia nak juga pergi ziarah walaupun masa sangat suntuk ni. Dia ada banyak program malam, bertanggungjawab macam-macam lah amanahnya, ya. Lalu apa dia buat ni, perempuan ni tuan-puan, sahabat saya ni perempuan, dia buat apa? Dia cari seorang muslimah lain yang boleh bawa motor daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya petang, sebab nak mengelakkan jam. Dalam grup WhatsApp tu ada yang bagi tahulah, maknanya janganlah naik motor kan, ya. Dah lah, yang bawanya pun kita juga kan, perempuan juga, ya. Tuan-puan boleh bayang, ya, sanggup tak nak naik motor pergi Putrajaya berdua? Ya, Kak Salwa bawa, Ustazah kat belakang. Ya, nak tengok kat lesen apa ada, kan? Jadi, apa jawapan dia? Walaupun kami semua dah cakap tak payahlah, kita cakap ni mewakili diri kita katnya kan, ketakutan kita ke, tak payah. Tapi jawapan dia, tak apa, insya-Allah. Okey semua, Allah ada. Dia memegang, ya, perkataan Allah ada ni kuat betul tuan-puan dalam hidup dia. Jadi naik motor pergi Putrajaya, ya. Bila balik hujan lebat. Sahabat yang bawa motor ni sebab tak sanggup tengok dia berhujan juga, pakai baju hujan lah, ya, kat belakang. Ada seorang wanita lain sahabat kita yang ada kenderaan naik kereta, so boleh hantar dia ke KL dengan kereta. Dia kata apa? Tak elok pula bersahabat macam tu, datang sama-sama naik motor. Tiba masa balik, seorang berhujan naik motor, seorang lagi naik kereta. Tak apa, kita jalan je, Allah ada. Sepanjang jalan tu perlahan, dia tahulah wanita kan, ya, yang bawa motor dalam hujan kan, tapi tak nak berhenti. Sebab apa? Sebab ada tanggungjawab lain, ada program lain. Tak nak mudah-mudah bagi alasan. Perlahan je jalan, zikir je banyak-banyak sepanjang jalan Putrajaya sampai ke KL. Dan kata sahabat yang bawa ni,
Aura dia tu lain macam lah. Sebab apa? Sentiasa menyatakan jangan takut, Allah ada, Allah ada, Allah ada. Ustazah dapat cerita tu daripada sahabat tadi tu kan, yang bawa motor tu kan. Ustazah rasa lain tuan-puan. Kita cakap senang bila sampai pada realiti yang sebenar. Jangan takut, Allah ada, Allah ada. Dan tak ada pula lah dalam hujan tu nak ambil gambar ke. Ustaz kata orang tuan-puan, ustazah naik motor sebab jalan jam sangat. Masa tu program dengan Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri sekarang, tapi dulu Perdana Menteri lah, dekat Seri Perdana untuk majlis berbuka puasa, jalan jam. Terpaksa juga kok mana pun panggil ustaz bawa motor datang ambil tepi jalan, lepas tu bawa pergi Putrajaya. Sepanjang jalan buka handphone. Saya tak kata orang lain, saya kata ustazah. Carilah IG Ustazah, ada tu gambar tu. Hujan tak hujan pun. Saya kata Masya Allah. Tapi akhirnya Allah gerakkan orang lain yang bercakap tentang sahabat ni. Dia tak payah cakap pasal diri dia. Dan mungkin Allah jaga sebab dia rasa cukup dah dengan Allah. Allah ada, cukup. Hasbi Allah. Tak perlu disorot perjalanan berhujan dengan apa? Yelah, benda ni keselamatan kita punya jiwa. Kalau kita rasa boleh selamat dengan cara tu, terpulanglah. Tapi ustazah bercakap ni iktibar yang ustazah ambil untuk diri ustazah sendiri. Dia tak kata orang lain. Kata Masya Allah. Tapi Allah mengizinkan kisah itu tersebar tidak kerana dia, orang lain. Sebab saya dengar tu, saya kata, ya Allah, ya Tuhan, malulah aku dengan dia. Dia pendakwah yang tak minta itu ini, tak begitu, tak begini, tuan-puan. Dan subhanallah, bila benda tu dah berjalan-jalan kat cerita tu di kalangan sahabat kami, sampai kat dia, yang satu tulis tu sampai. Dia kata apa? Kak Cik, tak ada apa pun semua tu, memang benda kena buat dakwah ni. Masya Allah. Ustazah pandang tu kan, kata la ilaha illallah. Pada dia tu benda biasa, benda kena buat. Tak ada apa yang luar biasa pun. Dakwah ni kena buat. Sabar ni kena buat. Saleh ni kena buat. Tak ada yang luar biasa pun. Benda kena buat. Allah perintahkan. Ustazah pun ingat balik tazkirah dia, nasihat-nasihat dia sepanjang 23 tahun kami bersahabat. Ingat balik. Betul. Dia selalu kata, benda ni Allah suruh buat dan kita kena buat. Tak ada apa pun. Kita solat tidak untuk kita bangga-banggakan pun. Kenapa? Benda memang kita kena buat. Kita berdakwah, tak perlu kita bangga-banggakan dakwah kita. Kenapa? Benda memang kita kena buat. Jadi tak adalah macam hebat sangat kita. Benda kena buatlah, sempurnakan tanggungjawab. Jadi Masya Allah, tuan-puan sekalian, kita belajar dari ramai orang keliling kita bagaimana potensi diri kita tu boleh diperbaiki dan diperbaiki lagi. Kita nak jadi orang yang lebih sabar, sampai tergolong di kalangan orang yang sabar, dan kita nak jadi orang yang saleh. Maknanya apa? Bila kita tengok, compare diri kita dengan yang lain, muhasabah diri, ya Allah, jauh lagi ni kita ni, jauh. Nak berkorban untuk orang lain, nak berkorban untuk agama Allah, jauh lagi. Nak meletakkan Islam tu ke atas, bukan nama sendiri, itu jauh lagi tu. Nak rasa cukup dengan Allah, sampai tak kisahlah, walaupun kalau macam ustazah memang takut naik motor, tuan-puan sekalian, macam-macam lah ketakutan tu, tapi maknanya belum kuat tu. Allah ada, Allah ada. Tak apa, Allah ada. Takut mati ke apa, tak tahulah, wallahualam. Jadi Masya Allah, Masya Allah, kita belajar daripada orang lain. Jadi tuan-puan sekalian, mari kita belajar menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang saleh. Sebab insya Allah dengan jalan kesabaran dan kesalehan, Allah akan berikan kepada kita pertolongannya, insya Allah. Yang terbayang kat depan ustazah sekarang ni macam urusan keluarga juga, nak bagi anak-anak kita jadi lebih baik, mengenal Allah, akhlaknya terpuji, dapat menyempurnakan amanah dakwah, boleh dipertanggungjawabkan. Tapi nak bina tu, faham-faham lain tuan-puan, nak bina sifat peribadi apa semua, kita tak mampu buat sendiri. Mesti ada pertolongan Allah.
Jadi cara dia apa? Sabar je. Sabar, ingatkan anak, nasihat, tunjuk contoh yang baik, ya, doa sungguh-sungguh kepada Allah. InsyaAllah tak hari ni, esok lusa dia berubah. Tak esok lusa, ada harinya dia akan jadi lebih baik. InsyaAllah, itu yakin kita pada Allah Azza wa Jalla. Kita tengok pada ayat yang ke-87. Pindah kepada kisah Nabi Yunus. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Nabi Yunus yang telah pergi dalam keadaan yang marah. Tuan puan ingatlah cerita tu kan, ya? Sebabnya kaum tu tak nak menerima dakwahnya. Jadi rasa marah juga dengan kaum tu kan, ya, degil. Nak tengok mana azab, tak ada azab pun. Macam itulah, ya, perangai kaum tu. Jadi sampai waktu Nabi Yunus pun berlalulah mughadiban, dengan keadaan geram, marah. Fazanna allan naqdira alaih, dan dia menyangka, baginda iaitu Nabi Yunus menyangka Allah tidak akan menyempitkan keadaan. Kat sini ada benda kita kena tengok sikit, tuan puan. Kadang-kadang sebagai orang yang mengajak orang lain pada jalan kebaikan, suami ajak isteri, isteri ajak suami, mak ayah didik anak-anak, kita sebagai anggota masyarakat, pendakwah dengan ummah, kita kadang-kadang ada juga rasa macam biarkan je lah, itu lagi senang. Kita cakap, kita fikir biarkan tu lagi senang. Dah lah, tak payahlah, laki saya tu Ustazah, biar je lah, ya. Tak payah fikir-fikir, lagi senang hati tak fikir pasal dia. Tu cakap kita, ataupun anak-anak kan, lantak dia lah Ustazah, tak sakit kepala akak mikir dia. Selalu kadang-kadang kita cakap macam tu. Tapi kalau kita tengok ayat ni, tuan puan, kita bayangkan itu lebih lapang untuk kita. Kepala tak sakit, hati tak apa, hati maknanya kepala tak serabut, hati tak sakit. Tapi ingat, boleh jadi sebenarnya bila kita meninggalkan dakwah itu, bila kita membiarkan mad'u kita itu, bila kita melepaskan, melucutkan tanggungjawab kita itu, kita sebenarnya masuk ke dalam zon yang lebih sempit, yang lebih mudarat. Kita rasa macam okey, tak payah fikir, biarlah dia. Sebenarnya tak. Ya, mungkin boleh jadi. Maknanya apa? Lagi teruk lagi. Sebab akhirnya kita nak hidup dengan suami kita juga. Kalau dia tak elok, kita pun sama sakit juga menanggung tak elok dia tu. Ya, anak kita, darah daging kita, kita boleh ke cakap, biarlah dia, biar. Lantak dia lah. Takkan. Kita takkan sanggup melihat dia diazab. Takkan. Kita takkan kuat. Ya, sebagai ibu ayah nak tengok anak kita diazab. Takkan kuat. Jadi itu hanya cakap orang yang geram. Cakap orang yang marah. Ini boleh kita belajar daripada kisah Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus, tuan-puan sekalian, meninggalkan kaum tadi dalam keadaan marah dan menyangkakan Allah takkan sempitkan keadaan tu, tapi yang berlaku sesempit-sempitnya. Masya Allah, ya, di jalan dakwah ni hidup kita lapang, tuan-puan. Lapang sangat. Kita boleh belajar daripada orang lain, jiwa kita besar dalam alam dakwah. Buat manfaat kepada orang ramai. Duduk seorang-seorang ni lagi sempit, ya. Okey, sempit hidup. Macam mana kesempitan tu? Amat sangat. Diundi. Bila kapal tu karam, asyik keluar, nama undian, nama siapa? Nabi Yunus. Allahu Akbar. Memang qadar Allah dah. Sekali keluar, nama Nabi Yunus. Kali kedua, nama Nabi Yunus. Kali ketiga, nama Nabi Yunus. Sampai, ya, dalam riwayat mengatakan, terpaksa Nabi Yunus lucutkan baju ni, ya, masuk terjun dalam laut. Kenapa? Memang dah diundi, inilah orang yang kena terjun. Sebab apa? Nak dikurangkan kapasiti orang dalam kapal. Kalau tak, lagi cepat karam kapal tu. Barang-barang dah dibuang, sekarang orang pula. Siapa nak kena? Nak kena terjun dalam laut ni? Okey, ni. Nama kena undi. Lalu diperintahkan oleh Allah kepada seekor ikan, ya, langsung menelan Nabi Yunus. Tak pernah kita dengar orang ada ujian macam ni kan? Ya, akak ujian akak apa? Kena telan ikan. Tak pernah. Tak, kita makan ikan ada kan, ya? Tak pernah, tuan-puan. Tertelan ikan sikit tulang, betul. Masya Allah, pelik sungguh ujian. Pelik ujian.
Tapi Allah nak jadikan pengajaran kepada kita semua. Ada lagi ke yang sempit macam ni? Sampai duduk dalam perut ikan, dalam lautan dalam yang gelap, perut ikan yang gelap, di malam yang gelap. Masya Allah. Allah takdirkan itu kepada Nabi Yunus AS. Tapi Allah bukan tunjukkan masalah-masalah ni, ujian-ujian ni, tapi dalam ayat ni Allah berikan solusi. Apa solusinya tuan-puan sekalian? Fanada fil zulumat. Dalam kegelapan-kegelapan itulah Nabi Yunus menyeru Allah Azza wa Jalla. Kalau menjerit lampu ikan, hidup lampu ikan tu pun dah magic dah kan, ya? Apakah perut ikan ni kosong ke? Kita pun puas memikir kan, ya? Ustazah sampai fikir tuan-puan dalam perut ikan. Ikan tu parking ke atau berjalan-jalan dalam laut? Kalau parking mungkin tak bergerak kita. Kalau berjalan, perut besar itu, maknanya terbalik kat dalam. Masya Allah, tak terfikirlah. Tak tahulah tuan-puan, ya. Dahsyatnya gambaran ujian pada Nabi Yunus. Tapi setara itu punya gelap gelemak ujian, sesempit-sempitnya, ada jalan keluar. Jalan keluarnya tuan-puan sekalian adalah kebenaran pada 3 perkara yang kita sebut. Yang tidak mengharap apa-apa lagi kecuali tulus ikhlas hanya antara kita dengan Allah. Kadang kita ni duduk kat kawasan lapang macam ni kan, dia bukan lampu ikan. Mandang kanan orang, depan orang, kiri orang, atas orang. Semua benda macam nak meraih perhatian orang. Tanpa kita sedar. Jadi kita kadang-kadang tak bertemu dengan kebenaran. Apa yang kita perakukan sama ada di hati, di lisan. Kebenaran, ketulusan tu tak bertemu. Kenapa? Sebab tidak hanya antara kita dengan Allah. Banyak sangat campur tangan makhluk tu. Ya? Macam ada seorang lelaki tanya Nabi kan, ya Rasulullah, aku ni sedekah. Macam mana kalau orang tu sedekah? Orang tu buat baik. Dia memang nak redha Allah. Tapi lah masa yang sama, best juga bila orang puji. Nampak tak? Dia punya campur tangan tu ada di celah-celah tu. Memang dia buat kerana Allah. Tapi orang puji, seronok juga rasa macam termotivasi lagi. Macam-macam lah kita punya alasan kan, dia nak buat kebaikan kononnya. Nabi senyap. Tak jawab tuan-puan. Nabi senyap. Ya. Senyap Nabi tu dengan gambaran seolah-olah ya tuan-puan sekalian. Nabi kurang berkenan kalau ada orang macam tu. Sehinggalah turunnya ayat surah Al-Kahfi, ayat yang akhir sekali. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan, dan tidaklah dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Maknanya biar tulen ibadah kamu, biar tulen harapan kamu, hanya rasa cukuplah sepatutnya dengan keredaan ataupun pandangan Allah semata-mata. Jangan disyirikkan dengan harapan-harapan yang lain, pandangan-pandangan yang lain. Tapi kalau tak kena uji sampai sesempit-sempitnya, susah nak dapat kepada apa, nak maknanya nak dapat yang pure tu tuan-puan ya, dia punya ikhlas, dia punya tu kadang-kadang memang susah. Tengok dalam kisah Nabi Yunus. Ni memang tak ada dah. Jerit pun orang tak dengar. Ya, tak ada orang dah yang tahu dalam perut ikan dah. Terjun-terjun tu masuk perut ikan dah, tak ada yang tahu. Ketika itu betapa jujur benarnya pengakuan La ilaha illa anta. Ya, bukan la ilaha illahu. Kalau la ilaha illahu, ini macam bukan bercakap dengan Allah. Bukan, ini macam nak bercerita, nak mengatakan tidak ada Tuhan kecualinya. Itu umpama macam ustazah bercakap dengan tuan-puan, bercakap tentang Allah. Ya, Kak, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita bercakap, lawan cakap dengan siapa? Dengan orang, dengan makhluk. Cakap pasal Allah. Tapi bila sebut La ilaha illa anta, bercakap dengan siapa? Dengan Allah. Tak ada dah, tak ada makhluk-makhluk, tak ada dah. Tak ada. Hanya dengan Allah.
La ilaha illa anta subhanak. Bukan subhanah. Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin. Adapun aku inilah yang telah menzalimi diriku sendiri. Benar pada 3 perkara yang kita cakap ni tuan-puan. Apa dia? Tauhidkan Allah. La ilaha illa anta. Tak ada Tuhan kecuali Engkau. Tak ada sandaran kecuali Engkau. Tak ada tempat nak minta tolong kecuali Engkau. Tidak ada yang mentadbir segala-galanya kecuali Engkau. Tidak ada yang berkehendak kecuali Engkau. Tidak ada yang berkuasa kecuali Engkau. Semua. La ilaha illa anta. Subhanak. Maka diberikanlah seluruh puji-pujian kepada Allah. Tak nampak dah makhluk-makhluk, tak ada dah. Ada makhluk satu, yang nombor 3 tu apa dia? Kita. Kita ni apa selayaknya sandar kat kita? Telah menzalimi diri kita sendiri. Bila jujur kat situ, benar kat situ, tulen kat situ, insya-Allah tuan-puan sekalian, seberat apa pun ujiannya akan bertemu jalan keluar, insya-Allah. Sebab itu banyakkanlah baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rasa tak senang hati je, rasa fikir tu risau ni, tolonglah baca. Dalam ni pun tak cakap Nabi Yunus baca 40 kali ke 45 kali ke ada? Ya, tak ada. Ya, bukan soal banyak mana bilangan yang kita baca. Ya, soalnya apa dia? Macam mana datang betul-betul tertanam dalam jiwa kita terhadap maksud penghayatan, apa yang disebut. Adapun kita mengulang-ulang banyak kali ni sebab apa? Untuk bantu kita yang mudah lupa. Bantu kita supaya makin kita ulang, makin dalam. Makin kita ulang, makin mantap. Makin kita ulang, makin kukuh. Sebab itu kalau tanya Ustaz nak baca banyak mana? Bacalah sebanyak-banyaknya. Sampai mantap, sampai kukuh. Sampai lebih baik pengakuan kita hari ni tu daripada semalam. Kalau semalam kita baca sambil fikir benda lain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kepala fikir lain. Ya. Keyakinan kita tak bertambah pun. Iman kita tak bertambah pun. Hari ini mudah-mudahan kita baca tu lebih lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahagia sangat tuan-puan sekalian. Bahagia. Sebab tu orang beriman ni tuan-puan, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan urusan orang beriman. Tak ada apa yang menyusahkan, insya-Allah ada jalan keluar. Ya, kenapa? Sebab ada Allah, ada Allah. Ada jalan yang Allah tunjuk. Sabar, insya-Allah Allah akan tolong. Salat, insya-Allah Allah akan tolong. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan Allah dengan jalan sabar dan salat. Minta tolonglah pada Allah dengan jalan doa yang penuh adab. Minta tolong dengan Allah dengan jalan kamu tauhidkan Allah betul-betul. Kamu tasbih betul-betul. Ya, kamu mengaku di hadapan Allah kesilapan dan kesalahan kamu. Pasti Allah akan tolongkan. Jaminan Allah. Pada ayat yang ke-88. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Masya Allah, seteruk-teruk ujian tu. Ya, luar biasa tu ujian tu. Tapi terlalu mudah bagi Allah. Dan Allah menyatakan pada ayat yang ke-88, maka kami telah memperkenankan doanya. Wa najjaynahu minal gham. Dan kami telah menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nampak syarat lagi satu tuan-puan untuk pertolongan Allah? Keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Itu jalan keselamatan. Mungkin ada orang yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tapi tidak bersama dengan iman. Itu hanya baca sebab apa? Sebab ada hari tu ustaz tu ngajar, acik suruh dia salin kat buku. Ya, lepas tu
Maknanya kita baca atas salin je. Macam mana kita nak menambah faham, menambah yakin, itu mungkin kurang berlaku. Ya, jadi maksudnya apa dia? Lafaz yang kita sebut tadi, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ini gambaran ada kaitannya dengan wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami menyelamatkan orang yang beriman kepada Allah. Jadi Nabi Yunus ini, ya, dalam gambaran yang diberikan Al-Quran, keyakinan, kepercayaan, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pengakuan dengan iman tak sama pengakuan kurang iman. Ngaku juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tapi iman tak mantap. Hanya hafalan sahaja. Tak sama tuan-puan dengan yang mengimani tak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Aku zalim pada diri aku sendiri. InsyaAllah jalan pertolongan. Nanti tuan-puan balik ni buat kerja rumah sikit. Tolong tulis apa masalah-masalah, apa keluhan, apa kerisauan, apa keluhan, tulis. Dapat 15 ke 20 ke apa. Lepas tu ingat balik yang kita belajar ni. InsyaAllah kat sinilah jalan keluar dia. InsyaAllah beriman pada Allah, yakin dengan Allah, perbaiki tauhid kita, ya. Lebihkan sabar kita, islah diri kita jadi orang soleh. InsyaAllah Allah akan bantu. Wa Zakaria, pindah pula pada cerita Nabi Zakaria. Idnada rabbahu, ketika Nabi Zakaria menyeru Tuhannya. La tadharni farda, wahai Allah, jangan biar aku sorang-sorang. Jangan biar aku tak ada siapa-siapa. Wa anta khairul warithin, kamulah sebaik-baik yang memberi waris. Kamulah sebaik-baik yang mewariskan. Ingat ayat 83? Anta apa yang Nabi Ayub sebut? Wa anta arhamur rahimin. Nabi Zakaria sebut wa anta khairul warithin. Dalam doa Nabi Ayub, anta arhamur rahimin. Doa Nabi Zakaria, anta khairul warithin. Nampak tak tuan-puan? Dalam berdoa sebut nama Allah, puji Allah. Macam mana apa yang kita kenal Allah tu kita luahkan. Kaulah ya Allah, fatirus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Sebut dalam kita punya munajat. Panjanglah sikit munajat kita kan, ya. Kalau kita boleh waktu duha ambil sikit masa ataupun sebelum subuh tuan-puan, cuba rasa betapa nikmatnya menyebut, keluarkan apa yang kita imani, apa yang kita yakini, keluarkan. Wahai Allah, Kaulah cahaya ya Allah. Kaulah yang telah memimpin aku. Kaulah yang telah mengeluarkan aku daripada gelapnya rahim ke alam dunia. Sebut apa yang kita kenal. Wahai Allah, aku ni lemah, Kau yang kuatkan aku. Aku ni miskin, Kau yang kayakan aku. Aku ni bodoh, Kau yang bagi aku ilmu. Engkau ni Al-Hakim, Engkau ni Ar-Rashid. Sebut. Sampai 10 minit. Tuan-puan akan rasa kelainan pada doa. Ya, sebab tu kadang kalau orang tanya Ustaz, apa doa-doa mustajab? Yelah, doa mustajab ni memang doa daripada Quran kena amal. Doa maksur kan, doa daripada Nabi SAW. Tapi jangan lupa, antara doa yang mustajab, doa yang datang daripada hati yang paling dalam. Jadi kita tu puji, sebut. Ustazah bukan nak buat analogi perbandingan ya, tapi kadang-kadang itulah yang kita dekat dengan fikiran kita kan. Orang datang ya, rumah kita minta apa-apa kan. Dia kalau datang muji-muji ni, malu juga kita kalau tak nak bagi apa yang dia minta. Ya. Assalamualaikum tuan, masya-Allah tuan, nampak ni muka bercahaya ni, muka dermawan ni, dia kata. Kita pun kalau dia minta kan kena bagi juga kan ya. Dia muji-muji dulu. Kan? Bukan, Allah tidak seperti makhluk ya, walillahil masalul a'la. Tapi saya nak beritahu, Allah sangat senang. Ya, kita puji Allah. Ya, kita nyatakan, kita sebut nama-nama Allah. Ya, yang kita tahu. Macam mana pengalaman kita dalam hidup kita, macam mana kita mengenal Allah, sebut dalam kita punya munajat. Wahai Allah, dulu aku pun tak tahu juga. Ya, dulu aku pun lebih kurang macam mana aku tu juga. Tapi Engkau adalah Al-Hadi, Ar-Rashid, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita sebut. Engkau Al-Alim.
Jadi bila kita sebut macam tu, Masya Allah, dia rasa dia lain ya tuan-puan ni. Kita punya pengalaman rohani, spiritual kita, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tengok dan belajar daripada doa para Nabi. Wahai Allah, Engkau adalah sebaik-baik yang mewariskan. Aku ni tak ada anak. Aku ni keseorangan ya Allah. Lalu apa yang berlaku? Allah mudahnya bagi Allah. Fastajabna lahu, maka kami mustajabkan baginya. Wa wahabna lahu Yahya, kami kurniakan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami jadikan isterinya itu sesuai, boleh ngandung. Apa masalah, kelemahan-kelemahan tak boleh ngandung ni, Allah islahkan, Allah perbaiki. Allah jadikan boleh ngandung. Hari tu mandul, boleh tak Allah jadikan mengandung? Boleh tak Allah nak buang kemandulan tu? Boleh sangat bagi Allah. Allah Maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa penuh mutlak. Innahum, tapi tengok ciri-ciri yang ada pada Nabi Zakaria, Nabi Idris, ya, Nabi Zulkifli, Nabi Yunus, Nabi Ayub dan seumpamanya. Apa ciri dia? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera dalam perkara-perkara kebaikan. Yang tu kita nak kena cari. Ya? So mana ni kita nak zuriat keturunan ni contohnya kan, ya? Kita pun carilah petua ni, ya, silakan ikhtiar ikut cara apa yang tidak menyalahi syarak. Tapi jangan lupa dalam ni ada kaedah. Apa dia kaedah dia? Jadilah orang yang berusaha, yang berlumba-lumba bersegera dalam perkara kebaikan. InsyaAllah adalah jalan keluar yang Allah bagi. Tak mesti dapat macam betul-betul yang kita nak. Macam contoh saya bagi tahu tuan-puan, bekas pengetua Mak Tafiz Madinatul Huffaz, dia kata dia memang kalau cakap pasal anak ni sebab sangat. 3 dah suami dia kata. Dia meninggal, kahwin meninggal suami kan. Sampai maknanya 3 orang kalau tak silap suami. Tak boleh anak juga. Ya, bukan tak doa, buat belaka dah orang suruh itulah inilah doa-doa. Dia orang suruh sedekah semua buat belaka dah. Dah sampai menopause. Punyalah dia nakkan zuriat. Tapi dia kata walaupun dah menopause, pergi Mekah, doa apa? Nak zuriat ya Allah, nak zuriat. Inilah doa dia. Ya, doa la tazarni farda wa anta khairul warisin. Dah menopause, doa terus. Allah mustajabkan dengan cara lain. Habis jadi pengetua sekolah kebangsaan, dan beliau tu dianugerahkan pengetua terbaik Selangor pada 1 tahun tu. Pencen bersara, Allah atur lalu lintas perjalanan hidup ni. Akhirnya jadi pengetua Mak Tafiz Madinatul Huffaz. Ada 180 lebih kurang pelajar. Panggil dia bonda. Ya, Allah datangkan ni anak kamu 180 orang jaga. Sampai tak balik dia tuan-puan, rumah dekat Damansara, tak minta dengan kami permudahkan supaya dia tak payah balik, bagi dia bilik kecil pun tak apa dah. Tak nak balik, lalu tanya, tak balik bonda? Tak, bonda kat sini dengan anak-anak bonda. Ya, dan dia kata luar biasa rasa bila anak-anak panggil, bila anak-anak jumpa tu, Assalamualaikum bonda, Assalamualaikum bonda, apa khabar? Dia kata Masya Allah, rasa macam anak sendiri. Dan sentiasa rasa Allah menjawab, kamu tak pernah dibiarkan seorang. Ada doa yang menemani kamu, jariah untuk kamu. Masya Allah tuan-puan, Allah tak pernah biar kita punya doa tu dibiar macam tak. Allah jawab. Ingatkan hadis Nabi, ya, Allah malu untuk membiarkan hambanya berdoa. Allah malu dia turun tangan kosong. Allah malu. Mesti kalau doa, ibarat kata doa, Allah nak bagi selalu. Jangan sampai turun tangan tak bagi apa-apa. Allah malu. Masya Allah. Nak bagi tahu, doa lah Allah bagi. Dia kata tak tahu nak gambar lah, ya, anak-anak tu bonda-bonda. Lepas tu dia tak berapa sihat, ya, jadi kita bagi tempoh mana peluang biar dia berehat. Dia kata rindu dengan anak-anak. Tapi dia dah tanam dah, ada pokok kari ke apa.
saja nak buat sebab je, supaya dapat bila nak ambil petik daun kari tu dapat jeling balik anak-anak tu. Nak dengar balik anak-anak tu panggil, bunda apa khabar? Dan dia merasakan itu adalah anak-anak dia. Ya, kebaikan anak-anak tu, ilmu anak-anak tu, insya-Allah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya akan jadikan jariah untuk dia, insya-Allah. Jadi tak ada apa yang kurang. Ya, tak ada apa yang kurang. Tak payah beranak apa pun dapat 180 orang pelajar. Masya-Allah tuan-puan sekalian, yakinlah pada Allah. Dan kanu yusari'una fil khairat, cirinya apa dia? Adalah orang yang berlumba dalam perkara kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan orang yang berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Ini pun kena ambil perhatian. Ada orang berdoa perasaan ni biasa je. Dosa banyak padahal. Minta tak ada rasa apa pun. Ya. Tapi doa yang kita minta ni apa dia tuan-puan? Dalam keadaan hati kita penuh taqwa kepada Allah. Bimbangnya. Depan boleh jadi azab, depan juga boleh jadi rahmat. Bimbangnya dosa kita ni banyak ni. Jadi hati orang berdoa ni hati bertakwa lah, senang kita cakap maknanya dalam keadaan harap dan takut kepada Allah. Bila sebut wa yad'unana raghaban wa rahaba, makna di sebalik itu orang yang berdoa dengan hati yang hidup. Dia rasa takut tu semua kat dalam ni kan, hati dia hidup. Ada orang doa kat mulut je. Hati hidup tak? Tak. Hati bergerak tak? Tak. Tak ada apa, senyap hati kat dalam. Tak ada, tak sampai pun. Ya, doa je. Pom-pom-pom berdoa. Tapi nak beritahu, yad'unana raghaban wa rahaba, hati dia hidup. Wa kanu lana khashi'in, dan ciri selanjutnya adalah, dan mereka itu adalah orang yang khusyuk kepada kami. InsyaAllah kalau ada semua ciri-ciri ini, ya, ataupun ialah setidak-tidaknya ya, 2 ke 3 ke daripada ciri yang telah kita sebut, insya-Allah tuan-puan sekalian, insya-Allah ya, seluruh hidup kita akan dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dunia dan akhirat. Wa kanu lana khashi'in, semua yang disebut tadi. Ya, sebenarnya kalau tengok muka surat sebelah sebelum tu, banyak nabi lagi dia sebut. Nabi Nuhnya, Nabi Daudnya, Nabi Sulaimannya. Wa kanu lana khashi'in, mereka itu adalah hamba Allah yang khusyuk kepada Allah, hati terfokus. Perhatian tu kepada Allah tu khusyuk. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dia khusyuk ni. Dan khusyuk ni adalah di antara ya amalan hati yang paling awal diangkat oleh Allah. Sebab tu nak jumpa orang khusyuk pada hujung-hujung zaman tu dah jadi payah. Ya, khusyuk dalam kuliah ada. Ramai kan khusyuk, bulan apa dah khusyuk dah kan. Ni khusyuk hati Allah. Betul-betul perhatian ni tak menyeleweng-nyeleweng, tak ada. Jujur, ikhlas, khusyuk pada Allah. Itu susah ya di akhir zaman kerana diangkat khusyuk tersebut. Jadi mudah-mudahan Allah membantu kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah kesian belas dengan kita, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, segala kelemahan kita Allah perbaiki, dosa kita Allah ampunkan. Allah kurniakan kepada kita taubatan nasuha. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami ya Allah dari segala bentuk kemudaratan. Ya, dekatkanlah kami semua ya Allah dengan jalan yang Engkau redai. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid. Ya Allah, kurniakan kami kecintaan-Mu, cinta orang-orang yang mencintai-Mu, cinta kepada amalan yang Engkau cintai. Jadikanlah kami ya Allah sangat suka kepada mencintai apa yang Engkau cintai, cinta kepada cinta-Mu lebih daripada seseorang yang cinta kepada air yang dingin ketika mana dia kehausan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah muslimin muslimat sekalian, ya 1 jam setengah bersama dengan ustazah. Ya, mudah-mudahan balik nanti tengok balik ayat tu dapat hafal lagi bagus. Ya, dalam salat sunat kita baca, masya-Allah lagi meresap tuan-puan sekalian.
Ya, mengambil iktibar daripada orang-orang saleh, para anbiya wassalihin yang sentiasa menjadi contoh dalam hidup kita. Jadi alhamdulillah, hidup kita lapang, ya, gembira-gembira, ceria. Bukan tak ada masalah, bukan tak ada ujian, tapi jangan sampai tak boleh senyum. Ya, jangan sampai kemurungan, ya. Sebabnya Allah ada. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سير الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafar.